A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak murid ustazah yang dikasihi sekalian. Okay, Alhamdulillah, Ustazah doakan semoga anak-anak dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Okay, Alhamdulillah, Ustazah mengucapkan selamat datang kembali ke kelas online Ustazah Ashila. Okay, insya-Allah pada hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran ibadah bagi tahun 1. Okay, yang di bawah tajuk konsep kehambaan dalam Islam. Okay, anak-anak, ada lagi tak yang tak dapat buku macam ni? Ini adalah buku ibadah tau. Ibadah, ini balik tulisan. Okay, buku ibadah macam ni, buku teks dia. Kalau awak siapa yang dah dapat, awak mesti tahu. Ibadah. Okey. Jadi anak-anak, awak boleh keluarkan buku teks ni. Duduk depan, biar awak buku teks ni duduk depan awak. Jadi senang kita nak belajar. Okey. Okey, bagi yang dah buka buku teks ni, saya ucapkan terima kasih yang dah buka. Okey. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, apa yang patut kita buat terlebih dahulu? Apa yang kita perlu buat? Ya, baca doa. Okey, kita baca doa sama-sama, tanda tangan sama-sama. Duduk dalam keadaan sopan. Kita tanda tangan. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Wahai Tuhanku, tiada kemudahan melainkan apa yang engkau jadikan dia mudah, dan perkara yang susah engkau jadikan dia mudah apabila engkau menghendakinya. InsyaAllah, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmu. Okay, InsyaAllah. Okey anak-anak, bagi nak buka buku teks, boleh buka muka surat 1. Yang ada ni. Muka surat 1. Yang ada gambar orang ni. Okey. Dah sedia semua? InsyaAllah. Saya akan bacakan apa yang kita akan belajar dalam tajuk konsep kehambaan dalam Islam ni. Kita akan dapat apa yang hasil pembelajaran yang kita akan dapat. Okey, yang pertama, murid-murid dapat menyebut pengertian kehambaan dalam beribadah. Okey. Apa maksud hamba ni Ustazah? Hamba ni nanti Ustazah akan terangkan. Okey. Yang kedua, murid dapat mengetahui dalil naqli tentang kehambaan kepada Allah. Jadi, dekat dalam Al-Quran dah ada dalil-dalil yang mengatakan kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Okey. Yang ketiga, murid dapat menyatakan peranan manusia sebagai hamba. Okey, apa itu peranan? Peranan adalah tujuan. Allah menciptakan manusia di muka bumi ni adalah bertujuan. Bukan Allah menciptakan kita saja-saja. Tapi adalah ada tujuan Allah ciptakan manusia. Okey? Supaya apa? Supaya kita beribadah kepada Allah. Jadi nanti kita akan nyatakan peranan manusia sebagai hamba Allah. Jadi pada hari ini saya akan ambil 2 dulu daripada ni. Murid dapat menyebut, kita belajar menyebut pengertian kehambaan dalam Islam terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyebut ataupun mengetahui dalil nakli tentang kehambaan dalam kehambaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang nombor 3 tu insya-Allah kita akan belajar untuk next class. Boleh? Okey, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Saya akan pergi terus kepada pengertian kehambaan dalam beribadah. Okey. Saya akan baca maksud ataupun pengertian kehambaan dalam beribadah. Okey, yang pertama saya akan baca semua makhluk. Okay, saya ambil yang ni, saya bahasa Melayukan je supaya senang awak nak faham. Jadi saya akan baca ini, saya ambil dalam buku teks je. Buku teks ni dalam bahasa Jawi kan. Jadi saya baca dalam bahasa Melayu ni. Saya tu dalam bahasa Melayu supaya awak faham. Okey.
Allah Subhanahu Wa Taala pencipta manusia. Okey, siapa yang menciptakan kita? Ya, Allah Subhanahu Taala. Okey. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan siapa, anak-anak? Ya, ciptaan Allah Subhanahu Taala. Makhluk. Yang dimasukkan makhluk. Makhluk ni bukan manusia saja. Apa lagi makhluk yang awak tahu selain manusia? Ya, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan, apa lagi? Bintang, bulan, matahari, apa yang ada di muka bumi ni lah makhluk Allah Subhanahu Taala. Jadi adalah makhluk ni adalah ciptaan siapa? Ya, ciptaan Allah Subhanahu Taala. Jadi kita adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu Taala. Okey. Seterusnya, kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala. Firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat ketiga, khalaqal insan. Okey, apa maksud dia? Aku telah menjadikan manusia. Ya, Allah berkata, Allah telah menjadikan manusia. Allah telah menjadikan manusia. Okey. Maksudnya Allah telah menjadikan manusia. Jadi, siapa jadikan kita? Ya, kita daripada tanah. Kemudian, Allah cipta kita menjadi manusia. Siapa manusia yang pertama di muka bumi ni? Siapa dia? Nabi Adam. Pandailah anak-anak ni. Okey, Nabi Adam yang pertama menjadi manusia di muka bumi ini. Kemudian lahirlah manusia. Okey. Seterusnya, semua makhluk yang diciptakan Allah adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hamba Allah, binatang hamba Allah, tumbuh-tumbuhan hamba Allah. Kita semua hamba Allah, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak-anak ustazah adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah pun hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah pun hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab siapa yang menciptakan kita ni, anak-anak? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Okey. Kita akan pergi tengok macam mana kita nak tengok macam mana proses pembesaran manusia ni terjadi. Tadilah kita tengok pembesaran manusia ni. Mula-mula kita tengok gambar yang pertama. Mula-mula kita jadi bayi. Okey, pemula kita duduk dalam rahim ibu kita, dalam perut ibu kita kan. Ibu kita mengandungkan kita selama 9 bulan. Kemudian kita lahir menjadi seorang bayi. Nombor 1 tu adalah gambar bayi. Apa waktu yang awak buat ketika awak bayi ni? Awak tak tahu apa-apa kan awak buat apa? Yang awak tahu menangis, awak tahu minta susu. Tu je yang awak tahu. Itulah waktu awak semasa awak kecil, masa awak bayi. Awak jadi yang pertama kita jadi bayi, yang kedua kita membesar, kita dah pandai jalan, kita dah pandai bercakap, kita dah boleh berlari, kita dah boleh main macam-macam. Tu proses nombor 2. Yang ketiga, kita dah masuk ke alam persekolahan. Kita dah besar sedikit, kita dah tahu nak bezakan perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Waktu ni lah awak sesuai untuk mempelajari ilmu mana yang kita nak membezakan mana satu perkara yang suruhan Allah dan mana satu larangan Allah. Waktu macam ni lah, waktu awak sekarang ni berada di nombor 3. Anak-anak saya sekarang yang tahun 1 ni sekarang berada di nombor 3. Sebab awak masih mempelajari, masih nak mempelajari, nak membezakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Okey anak-anak, yang seterusnya kita dah masuk nombor 4 tu. Nombor 4 tu kita dah remaja macam abang-abang awak lah yang dah tingkatan tu. Kita dah remaja, kita dah besar sikit, kita dah ada kepala sendiri. Orang kata kita dah ada kepala sendiri, maksudnya dah nak suka buat hal masing-masing lah. Dah suka buat hal sendirilah. Awak dah besar sikit. Macam ni, waktu macam ni kita agak ada cabaran sikit lah. Waktu remaja ni kita cabaran dia sosial. Jadi kita kena berjaga-jaga tentang macam mana cara kita bergaul dengan kawan-kawan. Kita cari kawan yang baik-baik. Kalau rasa kawan kita tu kurang baik, kita ajak dia ke arah kebaikan. Kalau kita
Kita jangan, kalau dia buat jahat kita jangan ikut. Kalau dia buat jahat kita jangan ikut dia, okey? Okey, seterusnya bila kita dah remaja, kita jadi dewasa, kita dah ada pekerjaan, kita dah kahwin, kita dah ada anak, kita dah bekerja, dah jadi seorang ayah ataupun seorang ibu. Okey, kemudian kita menua, kita jadi tua, kita jadi atuk, nenek, dah ada cucu. Kita jadi tua. Lepas tu kita lepas tua kita tak tahu, kita tak tahu waktu bila kita ni kan. Waktu bila kematian kita kan. Jadi kita tahu sama ada waktu tua ke, waktu muda ke, kan. Jadi bila kita dah tua, kita itulah proses kejadian manusia. Okey. Jadi akhirnya kita menua. Gitulah dia. Okey, faham tak? Proses nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Inilah secara secara ringkasnya Ustazah terangkan untuk proses pembesaran manusia. Okey. Seterusnya, Ustazah akan bacakan dalil nakli Allah menjadikan manusia. Macam tadi Ustazah baca, khalaqal insan, daripada surah Ar-Rahman. Maksudnya Allah telah menjadikan manusia. Allah yang telah menjadikan kita sebagai hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Senang je nak hafal ni dalil nakli ni kan. Khalaqal insan. Cuba baca anak-anak. Cuba ikut Ustazah. Khalaqal insan. Senang je hafal. Allah telah menjadikan manusia. Awak ingat, Allah telah menjadikan manusia. Jadi kita diciptakan oleh Allah. Ingat. Okey. Seterusnya, manusia adalah hamba kepada Allah. Ni. Manusia adalah manusia adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa kaitan kita dengan beribadah ni? Buku ibadah ni. Jadi bila kita dah tahu maksud kita adalah hamba ni, kata Israel ni diberikan kepada orang suruhan ataupun hamba sahaya atau abdi. Jadi kita adalah hamba Allah. Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala larangannya. Jadi kita adalah hamba. Allah menyuruh kita supaya kita taat, kita beribadah kepada Allah. Beribadah tu macam mana? Beribadah tu kita melakukan kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Itu adalah beribadah. Tu namanya beribadah. Kita kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tadi saya baca. Okey, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala wajib patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib. Kita wajib patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ni hamba, anak-anak kita ni hamba. Kita bukan hamba, kita bukan siapa-siapa, kita hamba. Hamba kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu mengikut perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Boleh tak? Macam mana tu? Macam mana kita nak ikut perintah Allah? Perintah Allah. Apa lagi ibadat-ibadat yang anak-anak tahu? Yang anak-anak tahu, yang terdekat lah, yang awak tahu lah, yang awak faham ibadah ni. Contohnya apa? Melakukan apa? Melakukan solat, mengaji, menolong ibu bapa. Itu juga ibadah. Itu dah dipanggil ibadah. Apa lagi? Ibadah banyak. Banyak segala amal kebaikan tu dipanggil ibadah. Bersedekah, tolong kawan, doakan kawan, melawat jiran. Itu adalah beribadah. Okey. Seterusnya, manusia wajib melakukan sebagai suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib melakukan suruhan Allah. Allah menyuruh apa? Menyuruh kita apa? Menyuruh kita solat 5 waktu. Jadi kita wajib solat 5 waktu. Itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perintah manusia, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Solat 5 waktu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba kepada Allah, kita wajib melaksanakan solat 5 waktu. Selain itu apa? Apa lagi suruhan Allah? Bercakap baik-baik kepada ibu bapa, menolong ibu bapa, melakukan melakukan suruhan Allah. Apa lagi? Yang
awak nampak yang senang lah, yang awak tengok yang di sekeliling awak. Yang awak selalu buat lah. Asal cerita yang awak selalu buat. Ya. Tolong ibu bapa. Ya betul. Tolong ibu bapa. Tolong mak kemas rumah ke. Tolong mak masak ke. Tolong ayah cuci kereta ke. Itulah sebagai itu adalah dipanggil ibadah. Sebab apa? Sebab kita melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan kepada ibu bapa juga dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Taala. Betul. Itu adalah sedikit untuk contoh-contoh kebaikan yang kita perlu buat. Okey. Seterusnya, manusia juga wajib meninggalkan segala larangan Allah. Larangan Allah ni apa anak-anak? Contohnya apa? Mencuri, betul, mencuri. Apa lagi? Buang sampah merata-rata. Apa lagi? Cakap kasar dengan ibu ayah. Apa lagi? Bergaduh. Itulah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh melakukan larangan Allah. Okey. Boleh? Boleh tak kita lepas ni kita ikut segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. InsyaAllah semoga anak-anak Ustazah ni dapat melakukan amal kebaikan yang banyak dan meninggalkan segala keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey. Kewajipan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul. Segala amal kebaikan kita nanti Allah akan tanya, awak persoalkan. Awak buat jahat ke awak baik ke Allah akan tanya. Nanti di pada mahsyar nanti kita akan dihitung mana satu amal baik, adakah amalan baik kita banyak ataupun sedikit, ataupun amal kejahatan kita banyak melebihi amal kebaikan. Kita nak satu. Kita nak banyak amal kebaikan ke kita nak banyak amal keburukan? Okey, mestilah kita nak banyak amal kebaikan. Sebab itulah kita kena buat segala kebaikan, segala apa yang Allah suruh, segala apa yang Allah perintahkan. Jadi kita perlu taat kepada Allah. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Allah Taala. Okey, faham tak kat situ anak-anak? InsyaAllah ya, faham ya? Okey. Seterusnya. Okey, anak-anak cuba tengok muka surat 3 ni. Dia ada suruh kita bersajak. Siapa pandai bersajak? Ustazah tak pandai bersajak. Siapa yang pandai? Okey, siapa yang pandai yang bersajak tu nanti awak boleh bersajak kat rumah, okey? Okey, tak apalah kita baca je. Ustazah baca je dulu, okey. Kita hamba Allah. Wajib patuh kepada Allah. Lakukan suruhan Allah. Tinggalkan larangan Allah. Taat patuh suruhan Allah. Tinggalkan juga larangan Allah. Semuanya adalah ibadah kepada Allah. Sayang Allah. Taat Allah. Jauhi larangan Allah. Kita akan disayangi Allah. Tu saja Ustazah tak reti. Okey. Kita akan pergi kepada seterusnya kita akan pergi kepada dalil nakli tentang kehambaan Allah. Okey, ni dalil nakli tentang tadi tu dalil nakli tentang Allah menjadikan manusia. Okey, yang ni dalil nakli tentang hamba kepada Allah. Kita adalah hamba kepada Allah. Kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okay, dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Allah jadikan kita jin dan manusia ni supaya beribadah kepada Allah. Ustazah, kenapa jin pun beribadah kepada Allah? Jangan anak tak tahu, jin ada juga jin Islam. Jin kafir pun ada, jin Islam pun ada. Ada jin yang baik. Kan? Jin juga ada yang Islam. Jadi Allah menyeru supaya kita ni manusia dan jin ni
beribadah kepada Allah. Sebab itulah Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, manusia dan jin supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, okey, itu saja. Rasanya itu saja kot. Okey, itu saja. Yang peranan manusia sebagai hamba Allah ni kita akan bincangkan dalam topik yang seterusnya akan datang lah, insya-Allah. Okey. Sebelum tu kan anak Ustazah nak Allah semua kita nak buat ni permainan minda sikit. Kita baca sikit tentang konsep gambar dalam Islam ni lah. Okey, boleh tak ikut Ustazah sama-sama? Okey, Ustazah sebut awak ikut. Okey? Boleh? Okey, sama-sama. Saya sayang Allah. Hari ini saya patuh perintah Allah. Hari ini saya tinggalkan larangan Allah. Yes, 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 Allahu Akbar. Yes, 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 Allahu Akbar. Okey, boleh? Okey, cuba ikut lagi sekali. Saya sayang Allah. Hari ini saya patuh perintah Allah. Hari ini saya tinggalkan larangan Allah. Yes, 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 Allahu Akbar. Yes, 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 Allahu Akbar. Okey, boleh? Ikut. Kita semangat sikit. Okey. Okey anak-anak. Sini tu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bincangkan topik seterusnya akan datang. Di kelas akan datang. InsyaAllah. Okey. Sebelum saya akhiri kelas kita pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anak-anak murid yang dah menonton video Ustazah. InsyaAllah semoga bermanfaat. Okey anak-anak, itu saja daripada Ustazah. Ustazah mengucapkan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum.